Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar berkenaan dengan kanser cervix. Kita tahu bahawa kanser cervix adalah kanser organ reproduktif wanita yang paling utama. Ia juga dikenali sebagai kanser pangkal rahim. Punca berlakunya kanser cervix adalah jangkitan kronik virus HPV, virus HPV yang berisiko tinggi ataupun high risk human papilloma virus. Dua jenis virus HPV yang utama adalah HPV jenis 16 dan jenis 18 yang menyebabkan 70-80% daripada kanser cervix. Sila rujuk video-video saya yang lepas berkenaan dengan tajuk HPV dan juga kanser cervix. Jadi apa yang berlaku adalah, okey, kalau katakan ini rahim, pangkal rahim dan ini faraj, ini organ peranakan seorang wanita. Kita ambil sebahagian daripada nama organ reproduktif wanita ni, kita ambil bahagian ni yang kita besarkan. Ini adalah cervix, ini adalah faraj. Okey, ini cervix ni. Okey, ini faraj, ini faraj. Ini adalah cervix. Virus HPV selalunya dia akan menyerang kulit cervix ini, pada kulit luar ataupun bahagian kulit dalam ni, semasa hubungan seksual virus ini akan pergi menyerang sini. Dan kalau kita besarkan bahagian kulit cervix ini, kita besarkan dia lihat di bawah mikroskop, dia terdiri daripada lapisan-lapisan sel, dan saya terbalikkan faraj di atas ni, sepatut di sini yang bawah kan, tapi saya tak terbalikkan untuk mudah perempuan faham. Faraj di atas ni, dan ini adalah stroma ataupun kulit ataupun isi cervix, bahagian dalam ni cervix ni. Okey, dan kalau kita tengok di bawah mikroskop kulit cervix ni kulit ni, okey, warna putih ni bahagian ni, dia terdiri daripada banyak sel-sel, sel-sel yang kita panggil sel epithelium. Sel ni dia besar di bahagian bawah ni, dasar ni, tapi dia makin kecil bila nak ke atas, menjadi lebih matang sebenarnya dengan atas ni, dan bila sel ni juga boleh keluar ke dalam faraj, ke bahagian permukaan. Nah, ini yang kita ambil pap smear tu. Dan apabila berlaku hubungan seksual dengan lelaki yang membawa virus tu, akan berlaku kecederaan sikit lah. Kita bagi microabrasion pada bahagian kulit cervix ini, dan apabila berlaku virus akan masuk melalui microabrasion ini, dia akan terus pergi ke sel ni, bahagian dasar ni, dia akan tinggal dalam satu plasma sel ini untuk beberapa lama. Kebanyakan wanita tu dia akan sembuh sendiri, dia akan hilang, dia akan pulih dengan sistem tahanan badan dia. Cuma sebahagian kecil yang saja yang akan jangkitan itu berpanjangan. Dan ada ketikanya apa yang berlaku, virus ini akan menggunakan sel di epithelium ni, sel-sel dalam kulit cervix ini untuk membiak. Di sel-sel ni dijadikan macam kilang menghasilkan virus HPV. Dia pandai, dia menggunakan sel-sel kita ni untuk membiak diri dia sendiri, sebab diri dia sangat simple. So apa yang berlaku, dia menghasilkan banyak virus-virus baru, anak-anak virus dihasilkan, dan sebahagian daripada virus-virus ini akan terlepas keluar ke bahagian faraj dan boleh menjangkiti pula orang lain jika orang berkenaan melakukan hubungan seksual dengan wanita ni lah. Dan ini pun masih wanita itu boleh mengeluarkan jangkitan ini daripada dirinya dengan sistem pertahanan badan, dan itu bergantung kepada banyak faktor di antaranya adalah usia. Lagi muda seseorang wanita itu, lagi tinggi kemungkinan keupayaan dia untuk membersihkan jangkitan HPV ni. Kebanyakan daripada wanita-wanita yang muda yang kurang daripada 30 tahun, boleh dikatakan lebih daripada 90% daripada mereka dapat menyembuhkan diri mereka daripada jangkitan HPV. Cuma sebahagian kecil sahaja wanita yang akan mengalami jangkitan yang lebih panjang. Dan jika virus yang menjangkiti wanita tersebut adalah yang jenis berisiko tinggi, dalam jangka masa mungkin 5 hingga 10 tahun, virus ni dia boleh menukar sel-sel ni menjadi sel kanser. Dia semasa ni belum lagi dipanggil sel kanser, sebab sel-sel yang tidak normal ni
dia masih ada di dalam kulit cervix, masih berada di dalam kulit ni. Apa yang berlaku adalah virus ni dia pandai, DNA dia akan bercantum dengan DNA sel-sel kulit cervix ni, dia bercantum dalam ni, dan dia menukarkan sel-sel ini menjadi sel-sel prakanser. Sel-sel prakanser. Sel-sel ni kalau kita lihat di bawah mikroskop memang nampak tak normal. Dia punya sel dia lebih besar, dia punya nukleus pun lebih hitam, dan kadang-kadang kita nampak nukleus dia berbentuk yang tidak normal, dan ada juga putih-putih yang dia membiak. Okay. Lama-kelamaan kalau tak dirawat, lapisan ni lebih banyak sel-sel pada lapisan sel-sel pada bahagian kulit cervix ini akan terlibat. Mula-mula mungkin 1/3 saja. Ini satu kita kena 1/3 saja yang terlibat. Kemudian lama-kelamaan dia akan melibatkan 2/3 pula daripada cervix sini, terlibat dengan sel-sel yang tidak normal. Maksudnya sel-sel yang tidak normal yang telah transform ni akibat daripada jangkitan tindakan virus HPV tadi tu, dia merebak lebih banyak. Dia pergi menyebabkan lebih banyak sel-sel pada bahagian kulit cervix ini telah bertukar menjadi sel-sel yang tidak normal. Ini 2/3. Dan kemudian jika tidak dirawat dan atau sistem badan wanita itu tak mampu untuk memulihkan, dia akan merebak lagi sehinggalah keseluruhan sel-sel yang berada di dalam kulit cervix ini telah bertukar, telah transform, kita panggil, menjadi sel-sel yang tidak normal, yang tidak normal, tidak kelihatan normal macam yang asal tadi. Sel-sel dia sel-sel yang saya sebutkan tadi lah. So keseluruhannya. So kalau cuma 1/3 sel saja terlibat, 1/3 daripada lapisan sel kulit cervix ini terlibat, ini kita panggil CIN1. Kalau melibatkan 2/3 kita panggil CIN2, dan kalau dah melibatkan keseluruhan ketebalan kulit cervix ini kita panggil CIN3. Okay. So apabila berlakunya transformasi sel-sel pada kulit cervix ini, inilah kita panggil prakanser. Sebabkan organ ini adalah cervix, maka kita panggil prakanser cervix ataupun prakanser pangkal rahim. Jadi maksud dia prakanser cervix ni, dia ada peringkat dia. Okay. Dia ada peringkat 1, kita panggil CIN, cervical intraepithelial neoplasm. 1, dia ada peringkat 2, dia ada peringkat 3. Lagi tinggi peringkat tu, maksudnya lagi berat saya tu, lagi tinggi grade dia. Maksudnya bila lagi tinggi grade dia tu, lagi tinggi peringkat prakanser tu, lagi tinggi kemungkinan prakanser itu boleh menjadi kanser. Okay. So kalau kita tak rawat, CIN1 ni dia boleh pergi ke CIN2 dan seterusnya, dan CIN3 ni lama-lama boleh menjadi kanser. Okay. Kanser ni maksud dia apabila sel-sel yang tak normal tadi ni, dia dah keluar daripada lapisan kulit cervix ni, dia dah turun ke bawah macam ni, dia telah melibatkan stroma cervix tu. Ini bagian stroma cervix sini, stroma dia, saya terbalikkan kan. Ini adalah bagian. So apabila sel-sel ini telah berjaya merebak turun ke bawah melibatkan bahagian stroma cervix ini, maka ini adalah kita panggil kanser lah. Kanser. So peringkat ni dah lewat lah, sudah jadi kanser. Jadi peringkat di mana sel-sel yang tak normal, yang telah transform akibat daripada jangkitan HPV ini, yang berlaku di dalam kulit cervix ini, kita panggil prakanser cervix. Okay. Dan jika sel-sel tak normal ni telah merebak, dibiarkan merebak dan telah masuk ke dalam cervix, maka ini adalah kanser. Okey, dari penerangan tadi kita faham bahawa peringkat prakanser cervix ni ada 3, iaitu CIN1, CIN2, CIN3. Okey, dan peringkat ini adalah mengikut kesan akibat daripada jangkitan virus HPV berisiko tinggi. Jadi
virus HPV ni dia menyerang sel yang normal, dan dia akan menyebabkan sel normal tu menjadi menjadi peringkat prakanser. Kemudian jika tidak dirawat, dia akan menjadi kanser. Okey. Jadi peringkat prakanser ini adalah peringkat yang saya sebutkan tadi tu. Ini peringkat prakanser ni bukan kanser, tetapi dia boleh menjadi kanser. Boleh pulih dengan sendirinya tanpa rawatan. Masalahnya kita tak tahu siapakah yang akan menjadi kanser, siapakah yang akan pulih. Okay. Dia bergantung kepada peringkat prakanser ni. Peringkat yang tinggi, peringkat CIN3 ni lebih mudah ke depan dari belakang. Dikatakan bahawa 12% daripada CIN3 ni boleh menjadi kanser kalau tidak dirawat. Jadi maksudnya masih ada 88% dia akan mundur ke belakang. Tapi 12% ni kita tak tahu siapakah yang termasuk dalam kalangan 12% ni. Jadi maksud dia, kalau kita dapat mengesan peringkat prakanser ni, maka kita dapat merawat prakanser ni, dan apabila kita dapat merawat prakanser ni, kita dapat mencegah kanser cervix. Kaedah untuk mengesan prakanser adalah dengan kaedah saringan. Itu kegunaan saringan kanser cervix ni. Okey, iaitu dengan kaedah pap smear ataupun ujian HPV. Sila ikuti video saya yang lepas berkenaan dengan kedua-dua tajuk ini ya. So ujian saringan ni, ujian HPV dan ujian pap smear ni bertujuan untuk mengesan prakanser. Okey. Dan apabila prakanser ni dikesan, kita rawat prakanser ni, maka kita pun akan mencegah kanser ni berlaku. Okey. So ujian saringan iaitu pap smear ataupun ujian HPV ini bertujuan untuk mengesan prakanser. Apabila prakanser ini dikesan dan dirawat, maka kita mencegah prakanser menjadi kanser, dan kita akan menurunkan kadar kejadian kanser cervix. Okey, so itulah kaedahnya bagaimana ujian saringan mencegah kanser cervix. Okay. So setakat ini dahulu berkenaan dengan apakah maksud prakanser, dan juga bagaimana ujian saringan ini mengesan prakanser, dan seterusnya bagaimana ujian dengan kaedah merawat prakanser ini kita dapat mencegah kejadian kanser cervix. Sekian, terima kasih.